jarak dekat ni kan. Oh, memang syok lah. Memang syok. Rasa senang pula. Rasa macam dah pro pula. Okay, kita try. Assalamualaikum, selamat sejahtera kawan-kawan. Okay, kali ni kita ada reel daripada Shimano untuk tahun 2023, keluaran terbaru, iaitu model Calcutta Conquest MD301XGLH. Panjang nama dia. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, macam biasa aku ada satu Facebook group nama East Coast Fishing, sama macam mana nama aku punya YouTube channel. Kat situ aku banyaklah berkongsi tentang permasalahan pada reel, sebab aku ada buat servicing. Dan kalau ada yang berminat untuk nak buat servicing, boleh PM aku, join Facebook group aku, dan hampa semua boleh join aku lah, chit-chat dengan aku, sebarang pertanyaan berkenaan dengan reel. Aku cuba membantu sekadar yang aku tahu. CQMD kotak dia memang besar, memang sangat besar lah. Okey, sudah tentu kita boleh bayangkan reel dia pun mesti agak besar juga. Okey, tapi dekat kotak dia, okey, nampak hitam dan juga gold, nampak begitu premium sekali lah nampak begitu premium, tapi tak ada sebarang spesifikasi pada kotak. Hanya terdapat dekat sini lah teknologi terbaru lah. Kalau Shimano, kalau teknologi yang terbaru untuk reel tu, dia biasanya dia akan letakkan dekat sini. Contoh yang ini, dia sebelah kiri ni dia tulis Infinity Drive. So Infinity Drive pun dah dimasukkan ke dalam kita punya Calcutta Conquest MD. Dan juga SVS MD Tune. Yang ini SVS ni adalah sistem brake daripada Shimano sendiri. Jadi sebelum kita kupas dengan lebih lanjut lagi, so kita tengoklah dulu dekat dalam reel. Apabila kita beli reel ni, apa yang kita akan dapat. Okay, alright. So kita akan dapat Porsche Shimano, dan ada tulis dekat situ CQ Calcutta Conquest, gold finishing. Memang cantik lah cantik. So kita akan dapat dia punya tool. Ini tool untuk buka dia punya knob pada bahagian kita punya handle lah. And then kita akan dapat seperti biasa jugalah Calcutta Conquest punya ini tulis Jepun, jadi tak berapa nak faham. Biasanya mungkin ini adalah user guide. Dan juga macam biasa juga dia akan ada bagi schematic untuk kita punya reel. So ada daripada 301, 300, 401 dan juga 400. Tapi kali ini kita akan review untuk model 301. Aku rasa mungkin dia akan bagi juga pada kita bantam oil lah. So dalam ni tak ada bantam oil. Jadi jom kita terus kepada reel. Nak kata kecil sangat pun tak, nak kata besar sangat pun tak. Okay, first impression aku apabila aku tengok reel Calcutta Conquest MD ni, ataupun kita panggil CQ lah, CQ MD. Bagi aku, yalah, CQ ni antara satu model Shimano yang aku rasa macam satu kelainan untuk Shimano. Sebab dia adalah body yang memang kita rasa macam bila kita pegang pun kita solid, dan dia reel yang berwarna gold, dan juga dia punya design, kita tak akan katakan round shape design ni adalah design yang kita nampak sporty lah, nampak sporty, tapi ia adalah design yang nampak reel ni klasik, dan juga nampak seperti reel ni mempunyai satu ketahanan yang kuat. Itu adalah impression daripada aku lah apabila aku tengok reel CQ. Tak kira daripada reel CQ daripada model generasi pertama sehingga yang terbaru sekali lah 2023 ni. Dia keluarkan satu saja untuk tahun 2023, iaitu CQ MD, dan dia cuma diletakkan dalam dua saiz saja, saiz 300 dan juga saiz 400. Untuk MD punya version lah, untuk MD punya version kita dah ada daripada Scorpion, kita ada Antares, dan kali ni Shimano buat pula untuk CQ MD. Inilah yang pertama kalinya MD untuk CQ. Dan yang ni adalah model 101, dan ini adalah model 301. So yang ni yang terbaru lah, sebelah kanan aku ni. Kalau kita compare daripada segi saiz, memang confirm berbeza. Sebab yang ini saiz 100 dan yang ini saiz 300. Mestilah akan ada perbezaan yang sangat ketara lah. Ketara. Kalau macam ni kita pegang macam ni je, kecil je kan. So yang ni agak besar sikit.
Okey, daripada segi berat sudah tentulah. Kalau kita tengok daripada segi saiz, daripada segi panjang handle, sudah tentu akan memberi berat yang berbeza di antara kedua-dua reel ni. Okey, kita timbang berat dahulu. Untuk model CQMD ni, pada kotak ditulis lebih kurang dalam 360 gram. Memang boleh dikatakan memang berat lah. Bagi aku memang berat lah. 360 gram dah lebih kurang menyamai reel yang digunakan untuk jigging. Kalau untuk saiz 400 pula, dia lebih berat sedikit saja, iaitu 365 gram. So yang ni dalam spesifikasi dinyatakan 360 gram untuk model LH. Jadi memang tepat lah. 360 ngam-ngam, memang elok ya. 360 gram. Compare pula dengan model yang lama ni, yang lama punya, lebih kurang dalam 218. Memang banyak lah daripada segi berat untuk reel. Tapi of course lah kan, kita gunakan untuk heavy duty punya game, sudah tentu reel dia pun kenalah juga heavy jugalah kan. Untuk berat spool memang aku tak timbang lah, sebab yang ni agak sukar juga nak buka dia. Dia tak sama macam mana kita menggunakan model CQ yang lama. Yang mana model CQ yang lama ni kita senang untuk kita nak access pada dia punya spool. So kita just tekan belakang ni, so dia dah buka. Kita buka kat dalam ni. Okay, so kita dah boleh tarik dia keluar lah. Okay, macam ni. Okay, senang untuk kita nak access. Tapi untuk model CQMD ni dia agak sedikit lain. Kita pasang dulu. Untuk CQMD ni dia lain sikit lah. Lain sikit. So dia punya switch dia dekat bawah. So kita just tarik ni, so dia akan buka macam ni. Tapi kita tak boleh nak cabut dia. Kita kena buka skru dekat pada bahagian tepi dua ni, baru kita boleh cabut keluar kita punya spool. Okey, kita pergi lagi lah. Dia punya spesifikasinya didatangkan dengan 11 PG ball bearing, SARB bearing, dan plus 1 one way bearing. Dan dia punya maximum drag untuk reel CQMD adalah lebih kurang dalam 8 kilo ataupun bersamaan dengan 18 pound. Dan untuk model XG ni, untuk model XG ni, ia didatangkan hanya satu ratio saja, iaitu model XG sahajalah, iaitu 7.5 nisbah 1. Untuk model CQ ni dia agak sedikit berbeza lah ratio dia. Kalau kita ambil XG tu, maksud dia adalah ratio 7. Kalau kita ambil HG, dia adalah ratio 6. Itu adalah perbezaan untuk model CQ. Dan dia agak sedikit lain lah berbanding dengan model Shimano yang lain. Okey, body yang didatangkan ni adalah Hagane body. So bila kata Hagane body ni, sudah tentu obviously hampa pun dapat tengok dia punya finishing dia, dia punya color dia. Itu adalah Hagane body, iaitu daripada aluminium frame. Okay, kalau kita tengok daripada dia punya spool, so dia punya spool memang dalam lah. Memang dalam sangat. Dan ini for sure kita punya capacity mainline memang khas untuk pengguna-pengguna yang selalu menggunakan mainline yang besar. Biasanya kalau aku lah, bagi aku mungkin paling minimum yang sesuai untuk guna untuk reel ni adalah 20 pound sejauh sepanjang lebih kurang dalam 200 meter macam tu. Memang spool dia memang khas untuk reel yang kita nak gunakan kawasan yang mempunyai poundage mainline yang besar. Untuk model CQ ni, kalau kita bandingkan dengan model yang lama, apabila kita cranking, dia punya level wind dia akan berjalan lah. Tapi apabila kita tekan tambah dan kita pusingkan spool, so level wind dia masih lagi kat situ walaupun spool dia berpusing macam ni kan. Okay. Untuk model tahun 2023, so dia ada synchronized level wind lah. Bagi kata dalam Shimano kata, ia untuk mengurangkan tali terbenam dalam kita punya spool semasa kita tengah strike ataupun semasa kita tengah cranking benda-benda yang berat lah. So jadi dia punya spool, apabila kita pusingkan dia punya spool, dia punya level wind dia akan bergerak sekali lah. Dalam masa yang sama, ia menjadi salah satu daripada braking system jugalah. Dia hampir sama macam mana model Abu yang RBC yang lain lah, yang mana dia mempunyai sistem synchronized level wind. Dan apabila kita cast, so level wind dia memang akan bergerak bersama juga dengan spool. Tentang gearing untuk model CQ, selain daripada CQ BFS, model-model lain daripada CQ semuanya menggunakan brush gear. Didatangkan dalam
micro modul gear. Dia punya gearing dia ditambah sedikit lah oleh Shimano. Ada Infinity Drive yang mana sama seperti mana model Bantam tahun 2022. So model Bantam ada Infinity Drive dan ini adalah model kedua lah untuk baitcaster yang menggunakan Infinity Drive. Kelainan yang agak lain lah untuk model Shimano ni, iaitu dia punya braking system. So braking system dia, kita kena buka dia punya spool dulu, baru kita boleh nampak. Okey. Dan kita ada dua skru pada bahagian atas dan bawah ni. So kita kena buka dulu, baru kita boleh nampak dia punya braking system. Kalau kita nak adjust braking system, dia ada bagi satu slot dekat sini untuk kita adjust lah. Kita nak on dia macam mana kan. Kalau kat sini kan kita ada switch, cukup je lah untuk masukkan jari kat selah ni, untuk kita on ataupun kita off. So kita buka dulu dia punya side plate. Okey. Kita bagi skru kat dalam. Alright. So dia nak buka dia memang payah sikit. Kena pelan-pelan korek-korek dia. Bagi aku design dia lah, design dia ataupun body dia lebih mirip kepada Osha Conquest. Lebih kurang sama macam Osha Conquest. Macam aku servis, aku buka Osha Conquest, aku dapat tengok dia lebih kurang samalah. So dia agak sukar sikit nak buka pasal dekat pada bahagian tepi ni, oleh kerana dia menggunakan level 1 system. So jadi kat situ dia akan ada engagement gear pada bahagian tepi tu. Okey, dah berjaya keluarkan dah dia punya side plate dia. Mengambil masa lebih kurang dalam 2-3 minit jugalah kalau kita nak cabut keluar dia kan. Okey, mungkin sebab yalah tak berapa nak familiar lagi, tapi itu adalah salah satulah. So tapi kena berjaga-jaga jugalah kalau kita nak buka side plate ni. Sini adalah dia punya untuk synchronize level 1 dia. So ada gear, jadi apabila kita pasang, make sure kita pasang dengan cantik lah. Kalau kita pasang masuk dalam keadaan yang tak berapa cantik, berkemungkinan akan merosakkan kita punya gigi gear. Okey, inilah dia punya spool. Dia punya spool. Alright. Okey. Dan dekat sini kita tengok dia akan ada bearing lah pada kita punya spool. Dan dekat pada bahagian spool tu diletakkan o-ring juga dekat sini. Silent tune je lah, silent tune. Dan juga dia punya braking system. So dia punya braking system dia ada label. Tapi dia punya turutan dia tu memang tak ikut turutan lah. So kalau kita tengok dekat sini, okay, aku off dulu. Okay, kat sini 1, tapi sebelah satunya kalau ikut jam adalah 5. Lepas tu 3, 7, 2, 6, 7, 8. Dia ada 8 shoe brake. Tapi macam mana kita nak on dia ni dengan cara yang betul. So dia dah label 1. So maksudnya kalau kita nak on 1, so kita kena, so bertentangan dia adalah 2. So kita, kalau kita straight kat sini adalah 2. So kalau kita nak on 2 macam ni lah, kita kena pusing 2 macam ni. Okey. Kalau kita nak on 3, kalau nak on 3, so 1 ni kita on, so macam ni lah. Tapi tak berapa naik balance lah. So 3 agak kurang sesuai lah untuk kita nak on lah. 3 lebih kurang macam ni lah. Tapi macam tak berapa sesuai lah untuk 3, sebab kat sini ada gap 2 shoe dan ni 1 shoe. So lebih kurang macam kalau kita nak on tu rasanya lebih sesuai kalau kita nak on 2 ataupun 4. Ya. Bagi aku macam ni lah. Nanti kita try cast tengok. Kita cuba tengok lah braking dia. Kita cuba try tengok, sebab ini adalah katanya braking yang terbaru sedikit daripada Shimano, tapi bukan daripada yang inilah. Ini bagi aku ia adalah sentrifuga yang biasa, cuma diselitkan ada sedikit penambahbaikan untuk daripada model shoe brake ni, ada Shimano letakkan sedikit magnetic, dia punya magnetic braking tu. So itulah dia punya braking system daripada
Calcutta Conquest. So aku tunjukkan sedikit lah dia punya ini dia punya spool, dan dia akan masuk. So macam kalau kita nak on 2 kasut brake, so kita pusing, kita cari nombor 1. So ada nombor 1. So kita dah jumpa nombor 1, kita tarik macam ni, karir kita on nombor 1. So kalau kita nak on nombor 2, so kita kena pusing kita punya spool, kita cari nombor 2. So kita akan on nombor 2. Kalau kita nak on 3, kena ada sedikit calculation lah. So lebih kurang selang 1, kita nak on 3. Okay, 3 kita on 3. Dan kalau kita nak on 4, so kita kena bertentangan dengan 4. 1 2 3. So aku on pula sebelah sini. So jadi dia memang ada sedikit kena angler tu kena banyak beringat lah. Kena ingat dia punya braking dia, dia bersilang-silang macam ni lah. Kalau macam kita on tadi 1 dengan 2, macam tu lah dia punya braking dia. Ini untuk centrifugal punya. Tapi ada ditambah baikkan sedikit, ada magnetic pula tuning dekat pada bahagian kita punya side plate, bahagian cranking ni. So apa guna yang ni untuk kita punya magnetic ni? So magnetic ni dia akan ada minimum, pertengahan dengan maksimum. So dia bagi itu je. Jadi kalau kita nak pusing dia pun dia tak ada clicker. So kita agak-agak je lah So apabila kita tengok kat dalam ni, kat sini lah dia punya magnetic dia. So kita pusing pada minimum. Okay. Tapi bila kita pusing kepada maksimum, dia punya magnetic dia akan lebih keluar sedikit lah. Ni aku pusing. Okay, kita tengok macam ni lah. So bila maksimum, so dia akan keluar sedikit lah. Tak banyak sangat, sikit saja. Cuma ada satu magnet saja pada bahagian ni. Untuk kita macam fine tuning kita punya casting punya style. So jadi kali ni aku nak test cast lah dengan menggunakan lure seberat 28 gram ni. Ini lure yang memang aku guna selalu lah untuk aku buat test, untuk aku nak cast. Kita tengok lah dia punya braking system dia. Kita tengok sama ada dia bagus ke, selalu backlash ke, ataupun macam mana. Sebab dia agak sedikit lain daripada model Shimano yang lain, yang mana dia menggunakan synchronized level wind. Bagi aku synchronized level wind ni pun dia macam merupakan satu braking system juga sebenarnya untuk centrifugal yang macam ni. Sama macam Abu juga. Abu juga menggunakan synchronized level wind. Jadi salah satu dia, kalau kita braking kita minimum pun, level wind ni punya pergerakan ni akan menghadkan kita punya putaran spool kita. Jadi jom kita try tengok test cast kali ni untuk model CQMD 301. Kali ni kita nak test reel Calcutta Conquest MD. Yang ni saiz 301 XG. Dia ada satu ratio saja, XG model ni. Rod aku gunakan adalah daripada Combat Beast Combat Beast 631 XH extra heavy. Mainline aku gunakan size PE3 so maksimum lah untuk rod ni adalah maksimum. Okay, kedua aku guna 28 gram. Calak teruk dah. Sebab aku memang guna kas untuk atas darat lure ni. So jadi dia memang dah teruk dah. Okay, meter. Sekejap, handphone kita tinggal dulu. Meter kita. Okay, yang pertama sekali kita set dia punya braking dulu. So hak ni satu yang leceh dia sikit. Kita nak kena cari, okay, aku on nombor 1 dan bertentangan dengan dia nombor 2. So aku on 2 biji. Aku on 2 kasut brake. Okay, 2 kasut brake. Dan magnetic ni aku letak pada minimum. So kita try tengok cast. Okay. Okay, so kita try cast tengok. Relax. Okay. Macam berat juga nak pergi dia. Berat juga. Tapi tak backlash lah. Aku on 2 tak backlash.
Aku on 2, tak backlash lagi. Okey, ini pun tak ada backlash. Aku kuatkan sikit. Tapi magnetic ni aku masih lagi off magnetic. Okey, kita try kuat sikit. Okey, memang tak ada backlash. 2 aku on tak ada backlash. Kita try on 1 tengok. Sebab jarak dia untuk, kalau biasalah untuk model-model yang macam agak heavy ni, sebenarnya jarak longkas tu bukan menjadi satu pilihan lah. Okey, kita off nombor 2 Okey, kita off nombor 2. Okey, kita off nombor 2. Okey, nampaklah kata senang sikit Nombor 2. Okey, braking dia kuat lah Braking dia kuat bagi aku. Okey, dah mula nampak makin jauh lah. Ini aku tak on lagi magnetic dia. Aku just nak biar tengok dia punya braking, sebab centrifugal yang dia pakai ni model jenis lama. So kita try kuat sikit. Okey, nampak agak konsisten. Kita try tengok pada minimum ada satu dot kat tengah tu. So kita try dekat pertengahan lah. Kita tengok apa beza dia. Sebab masa aku baling ni dia tak ada backlash, tapi cuma dia jalan depan sikit je. Dia jalan depan sikit. So kita try tengok. Okey, sama juga, lebih kurang sikit je. Tak ada beza sangat lah. Tak ada beza sangat. Aku try letak pada maksimum tengok. Lebih kurang je, tak ada beza sangat lah untuk magnetic tu. Ada sikit sajalah beza dia. So kalau dah tak banyak beza sangat, so aku letak pada minimum lah itu. Okey, kita try cast yang pertama guna tangan kiri lah, senang sikit. Okey, kita tengok berapa dia boleh pergi Aku baling tadi tu, nak kata kuat sangat tu, tak kuat sangat. Agak-agak macam santai-santai juga. Lebih kurang 37 meter. Okey juga okey juga 37 meter. Okey, kita try cast yang kedua 37 meter. Braking satu je aku on, dan magnetic aku letak paling minimum. Okey, aku rasa lebih kurang je jarak cast dia. Tapi memang agak susah jugalah nak balance kan. Okey, aku dapat 36.7. Tadi 37, 36.7. So braking dia lebih kurang sama. Dia punya efisiensi dia tu lebih kurang sama. Accurate. Setiap kali cast aku dapat lebih kurang dalam 37 meter. So kita try sekali lagi tengok. Ini bihun. Ini bihun. Ini balash. Okey. Okey, aku cuba untuk kuat sikit tu, dia balash lah. Okey. Tak apalah, kita cuba tangan kanan lah. Okey.
So aku dapat kali ni 29 meter je. 29 meter. Okey. Sekarang ni kita cuba try tengok lah. Balingan-balingan yang jenis lain kan, cantik ke, senang ke, tak senang kontrol ke, macam mana kan, kita cuba try. Okey. Nice. Boleh juga. Okey, kita try sekali lagi. Okey, nice. Dia tak ada sangkut, tak ada macam backlash apa teruk. Dan dia punya jarak kah dia pun memang okey lah kalau untuk kita nak main jarak-jarak dekat ni kan. Oh, memang syok lah. Ya, memang syok. Rasa senang pula. Rasa macam dah pro pula. Okay, kita try. Tengok. Okay, tadi ada sikit nak backlash, tapi okey juga. Tak ada backlash. Aku ingat ni pun lebih kurang dalam 15 meter ni ada ni. Aku buat ni macam ada handcast ni kan. Ni macam jauh sikit. Okey juga lah. Bagi aku senang nak kontrol. Kan? Senang nak kontrol. Nak kata dia berat tu, berat juga, tapi bila aku letak dekat tangan, mungkin balance dengan rod yang heavy ni, so dia rasa tak ada lah. Dia punya center gravity dia mungkin ngam kot. Kita tengok dia punya. Masih tinggi lagi. So dengan lure yang ada kat depan ni, agak ngam juga lah. Tak berat sangat. So kita pegang pun lebih kurang kat sini ya. Lepas tu kita tak rasa dia berat sangat. Okey lah. Memang okey. Okey juga. Pendapat tentang menggunakan CQ MD301 ni. Daripada segi kas bagi aku tak ada masalah lah. Tak ada masalah sangat. Even aku menggunakan braking pada minimum lah. Bila aku pada maksimum, aku rasa kesan dia taklah terlampau ketara sangat. Jadi aku switch pergi minimum lah. Dan aku lebih banyak dah biasa menggunakan thumb untuk braking. Jadi bagi aku setting dia punya magnetic die kat sini kepada paling minimum. Bagi aku untuk reel ni lah, untuk reel ni aku kas tak ada masalah untuk backlash yang amat ketara lah. Dia nak jadi sikit-sikit tu ada, tapi masih lagi kita boleh panggil backlash yang kita boleh kata under control kita lah, dalam kawalan kita. Dan dia punya jarak kas dia pula, okey, kita kena faham jugalah kita kena faham juga untuk jarak kas. Kita taklah menggambarkan reel ni design dia memang khas untuk long cast. Tak, bukan. Sebab kalau kita tengok dia punya tagline dia pun adalah lebih kepada monster drive. Jadi dia punya spesifikasi dia lebih kepada untuk kita nak menggunakan pada lapangan yang ikan dia memang saiz besar-besar bass. Okey, dalam video tu aku gunakan mainline PE3. PE3 sejauh lebih kurang dalam 100 meter. Itu pun dia punya kapasiti spool ni baru separuh saja aku pakai. Masih ada separuh lagi. Maksudnya kita boleh load lagi banyak daripada tu. Lebih kurang mungkin PE3 aku rasa lebih kurang dalam 220 ataupun 230 meter macam tu, baru kita akan dapat maksimum pada kita punya spool. Jadi dia kalau kata PE3 tu masih lagi aku fikir sebagai kecil lah untuk reel ni. Mungkin lebih bersesuaian kalau PE4, PE5 baru betul-betul kena lah dengan dia punya jiwa dia kalau kita nak masuk lebih kurang dalam 150 meter macam tu. Yang terakhir sekali lah, aku nak bagikan sedikit pro dan juga dia punya con lah untuk reel CQ MD301XG LH ni. So kita kupaskan tentang dia punya con dah. Dia punya kekurangan dia bagi aku. So yang pertama sekali kekurangan dia adalah berat. Berat 360 gram untuk casting adalah memang bagi aku adalah berat lah. Tapi sebenarnya bersesuaian lah dengan dia punya tema dia tu, iaitu MD Monster Drive. Jadi kekurangan yang kita boleh agak
kita boleh kata tutup mata sebelah lah kan. Masih lagi boleh diterima pasal ini reel adalah untuk Monster Drive, untuk game-game yang memang betul-betul heavy. Kekurangan yang kedua bagi aku adalah dia punya braking system. Braking system dia yang agak sukar untuk kita nak access dan juga susah untuk kita nak ada external dial. Jadi kalau kita nak buka ni, so kalau kita nak buka dia, so kalau kita nak on satu, so kita kena tarik satu. Lepas tu kalau kita nak on nombor 2, kita kena pusing spool. Cari nombor 2 yang kita on. Okey, kalau dah termiss tu kita kena pusing surround lagi. Nombor 5. Okey. So dia punya dial dia pula dekat luar memang tak ada. Jadi agak sukar jugalah. Sukar juga untuk kita nak tune. Jadi bagi aku situlah kekurangan dia. Kalau kita nak bandingkan dengan model lama pun kalau bahagian dalam ni memang kita susah jugalah kita kalau kita nak tune kan. So kalau at least kita boleh on satu. Ini pun susah juga tapi saya on satu. Tapi kita masih lagi ada dial dekat luar ni. Okey. So kita ada dial dekat luar ni. So jadi kita masih lagi boleh tune pada bahagian external dial. Tapi berbezalah untuk model CQMD ni. Kekurangan yang ketiga adalah paling kecil saiz dia adalah 301. Itulah bagi aku kekurangan dia. Kalau dia buat lagi kecil sikit, kalau 201 pun bagi aku dah agak sesuai dah lah kalau kita nak gunakan untuk mancing game-game yang agak medium heavy kan. Tapi macam ni lebih kepada memang heavy betul lah dia punya reel ni. Sebab kalau kita tengok dia punya mainline pun memang terlalu memang lebih fokuskan kepada macam lautan yang dalam. Sebab dia punya kapasiti mainline dia dah boleh mencapai sehingga 200 meter ke atas untuk PE3. Jadi bagi aku kalau macam kita pergi mancing dekat tasik ataupun sungai, kita memang akan pakai tak sampai dalam 70 meter. Tapi untuk model ni sampai 200 meter lebih, dia lebih fokus bagi aku untuk kita mancing pada lautan yang dalam. Jadi kalau dia adakan model 201 ataupun 151, mungkin lebih agak lebih sesuai untuk kalau kita nak guna untuk mancing-mancing dekat tasik. Kekurangan yang keempat adalah kita susah nak akses pada kita punya spool. So kalau kita tengah mancing, so berlaku backlash yang agak teruk, memang kita simpan sajalah reel ni potong tali dan simpan saja. Sebab kita tak boleh nak akses. Kalau kita main land base, berkemungkinan masih lagi lah senang lagi lah kalau kita nak buat kerja kan. Tapi kalau kita di atas boat, dengan kita nak menggunakan tools, sebab skru dia posisi agak dalam juga, macam tu agak dalam juga. So kita kena buka dia punya skru dan risau-risau skru dia jatuh, tambah lagi satu masalah semasa kita mancing. Jadi kesukaran dia lah untuk model ni bagi aku untuk memang yang dah pro untuk pakai round BC ni. Jadi dia orang yang mampu untuk kontrol daripada berlaku backlash yang amat dahsyat tu. Jadi sesuai lah untuk mereka-mereka yang memang dah agak pro untuk pakai CQMD ni. Okey, bagi aku itu sajalah kekurangan untuk model CQ ni. So ada banyak jugalah bagi aku kekurangan untuk CQMD ni. Berbanding dengan review-review aku yang sebelum ni, aku tak banyak sangat nak rasakan kekurangan pada model reel tertentu. Tapi untuk CQ ni bagi aku banyak jugalah kekurangan dia. Dan kita pergi pula pada dia punya kelebihan dia pula untuk model reel CQMD ni. Okay, kelebihan yang pertama bagi aku adalah dia punya knob. So dia punya knob tengok lebih kurang dalam 3 jari aku. Kadang-kadang kita punya angler ni, kadang-kadang masa strike, waktu tu tercari-carilah kat mana knob yang kita nak pegang masa kita nak karau kan. Tapi untuk model ni, dia punya handle dia punya knob dia memang dah buat memang nampak bertemakan MD, Monster Drive. Jadi dia punya handle dia dan dia punya knob ni bagi aku adalah salah satu kelebihan lah. Kalau macam aku reel ni, aku tengok dia punya knob dia memang dah lawa dah. Kelebihan yang kedua, ia didatangkan dengan synchronized level wind. Bagi aku synchronized level wind ni satu yang bagus dia, aku mudah untuk kontrol aku punya braking system.
biasanya untuk synchronous level 1 ni aku tak perlu nak on terlalu banyak shoe brake dia. Kalau macam aku guna abu, mostly abu yang akan ada synchronous level 1 ni untuk RBC daripada Abu Garcia. Jadi dia punya kasut brake tu aku just on biasanya satu sajalah. Satu saja untuk aku nak cast sama ada low yang berat ataupun low yang ringan. Kelebihan yang ketiga, walaupun dia didatangkan dengan braking system yang ada centrifugal pada bahagian kita punya side plate sebelah sini, tapi dilengkapi juga dengan magnetic untuk kita tuning kita punya braking system agar lebih precise. Jadi tapi apabila aku guna tu aku tak rasa terlampau ketara sangat lah. Apabila aku testing aku gunakan pada maksimum, aku tak rasa begitu ketara sangat lah untuk braking system yang magnetic pada bahagian kita punya sebelah sini. Tapi ada efek dia tapi tak begitu ketara. Jadi bergantung pada angler sendiri sama ada yang mana lebih selesa untuk digunakan. Sama ada kalau dah biasa menggunakan thumb, so boleh teruskan menggunakan thumb dengan keadaan magnetic tuning ni kita letakkan pada minimum. Tapi satu penambahbaikan yang macam style macam tu lah kan, sebab ada dia punya combination centrifugal dan ada juga magnetic pada sebelah sini. Pilihan yang terakhir sekali lah, dia didatangkan dengan drag clicker. So drag clicker dia bunyi manja-manja je, tak terlampau kuat sangat lah. Bunyi manja-manja je, tapi at least ada juga drag clicker untuk model CQMD301. Jadi aku rasa itulah CQMD301 review untuk aku pada kali ini. Kalau kita bercakap tentang kesesuaian dia lah, kalau korang nak bergunakan untuk memancing haruan, CQMD ni bagi aku memang sangat-sangatlah tak sesuai. Boleh guna tapi kurang sesuai. Sebab haruan kita tak menggunakan mainline yang banyak dan tak menggunakan mainline yang terlampau besar. Tapi apabila kita gunakan reel yang tak sesuai ni, dan dia juga berat, ia akan menyebabkan kita lebih mudah letih, jarak cast kita tak berapa cantik ataupun cast kita tak berapa akurat, dan ia akan menyukarkan proses casting kita lah untuk kita nak dapatkan strike. Jadi kesesuaian bagi aku untuk model ni, kalau korang menggunakan lure yang lebih berat daripada 20 gram, bagi aku reel ni baru boleh berjalankan kerja dia dengan baik. Dan ikan yang kalau nak dipancingkan pun mesti ikan yang mempunyai saiz yang agak-agak besar-besar bas lah. Contoh korang pergi kolam yang ada kerapu yang saiz-saiz dalam 5 kilo, 10 kilo, itu bagi aku memang dah sesuai lah kalau korang nak gunakan CQMD ni. Tapi kalau kata nak main game-game yang agak light tu, bagi aku lebih prefer kalau menggunakan model yang lama ni lah, yang saiz 101 ni lebih sesuai lah kalau korang nak guna untuk game-game yang lebih light. Jadi itu sajalah CQMD 301 pada kali ini, reel terbaru keluaran Shimano untuk tahun 2023. Semoga dapat memberi sedikit ilham lah untuk para pembeli, para caster untuk menggunakan reel ni di lapangan yang sesuai. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.